KPM. Okey Mira, so hari ini sebelum kita mula belajar, apa kata kita warm up dulu untuk kelas kita pagi ini? Boleh cikgu, kita nak warm up cikgu. Saya nak main satu permainan aktiviti baling dek ni cikgu. Alright, jom. Mari kita tengok Mira buat. Tapi sebelum tu cikgu, tips sikit cikgu. Fuang. Bagi ada luck sikit. Okey cikgu, saya baling cikgu. 1, 2, 3. Oh, cuba lagi. Okey, saya cuba lagi cikgu. Alright. 1, 2, 3. Cayalah, terbaiklah Mira. Okey. Mari kita tengok apa yang hasil yang Mira buat. Okey. Boleh, cikgu. Kalau dekat sini, Mira, cuba Mira tengok. Ini adalah satu bulatan unit. Okey. Kalaulah agak-agak Mira ingat zaman dulu, agak-agak ini kedudukan sukuan ke berapa? Kalau ni cikgu ya. Ya. Sukuan ke berapa? Kita ada 1, 2, 3, 4 sukuan. Agak-agak sukuan ke berapa ni Mira? Saya rasa cikgu ini sukuan yang keempat. Okey, bagus. Pandai. Okey, tapi saya nak tambah sikit lagi. Baik. Antara kad yang saya ada ni, okey, kita ada beberapa nilai. Agak-agak Mira, di sini apakah nilai positif dia? Oh. Pilihlah kad ni. Okey, untuk sukuan yang keempat cikgu ya? Ya. Yang keempat ni pilih. cikgu. Saya tahu cikgu. Senang Okey, je kita ni. tengok je apa jawapan yang Mira buat. Mesti betul. Sudah semesti jawapan dia ialah sin positif cikgu. Alamak, salah. Okey. Okey, sebenarnya Mira, saya nak ajar cara mudah nak mengingat supaya tak salah. So, anak-anak di rumah, anak-anak di studio juga boleh belajar bersama dengan kita hari ini bagaimana kita nak tentukan nilai positif yang betul mengikut sukuan yang betul. Macam mana cikgu? Okey, pertama, saya suka tengok kartun. Okey, maksudnya bila saya, maksudnya Mira, semua positif. Wah, Mira tolong saya lekatlah. Boleh, Saya cikgu? suka. Agak-agak huruf apa? Suka. Suka. Kalau suka huruf S cikgu, Yes. barulah sin positif kat sini. Ya, pandai. Okey, saya suka tengok. Tengok huruf T cikgu. Ya, maksudnya tan positif. Saya suka tengok kartun. Yes. Kartun ialah kos di sini cikgu. Ya, sebab itu pentingnya anak-anak mengingat akronim saya suka tengok kartun. Okey, jadi anggap akronim ini akan membantu anak-anak untuk menjawab soalan dengan mudah. Wah, itu yang kita nak belajar. Ya. Saya tengok masa ni pun dah menarik cikgu. Akronim yang sangat mudah. Saya tak sabarlah nak masuk kelas cikgu. Jom. Jom kita masuk kelas cikgu. Boleh. Jom. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar? Seperti biasa anda sedang menonton Menengah Atas bagi mata pelajaran matematik di mana pada hari ini kita nak belajar satu tajuk yang sangat menarik pasal saya suka tengok kartun. Saya suka tengok kartun? Itu hanyalah akronim sahaja kerana hari ini tajuk kita merupakan nisbah dan graf fungsi trigonometri dan bersama dengan Mira pada hari ini cikgu kita yang sangat-sangat istimewa iaitu Cikgu Nur Faiza. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam Mira. Apa khabar cikgu? Baik, alhamdulillah. Dan cikgu, sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini cikgu, saya ingin persilakan cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Silakan Okey, boleh. cikgu. Alright. Okey. Dan juga saya ingat semua kita kena patuh kepada SOP walaupun sekarang mungkin ada sedikit kelonggaran tapi janganlah sampai kita lupa diri. Kita kena ingat kita masih lagi belum menang dalam usaha melawan pandemik ini. Baik, Cikgu Nur Faiza. Dan untuk kita belajar matematik pada hari ini bukan Mira sahaja seorang. Okey. Ada anak-anak murid cikgu juga yang akan turut serta dan juga kawan-kawan baru saya lah. Mereka dari 3 buah sekolah yang berbeza cikgu. Ya, betul. Di manakah mereka? Hai semua. Assalamualaikum.
Wah, cerianya masing-masing. Okey, kita ada satu je kumbang cikgu dikelilingi hari ini saya bawa kumbang seorang. Baik, kita persilakan murid kita yang pertama, Izzatul Ifati. Assalamualaikum Izzatul, boleh perkenalkan diri? Waalaikumsalam. Saya Izzatul Ifati binti Abdul Halim. Nama panggilan saya Izzatul. Saya daripada Sekolah Menengah Taman Bunga Raya 1. Cita-cita saya nak jadi fisioterapis. Wow, cita-cita nak jadi fisioterapis lah Oh, cikgu. ya ke? Okey. Alhamdulillah. Satu pekerjaan yang sangat baik. Yang seterusnya kita ada Imam Muttaqin. Hai. Hero kita pagi ni. Ya. Boleh perkenalkan diri? Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Imam Muttaqin bin Saiful Anwar Sution. Boleh panggil Imam dan cita-cita saya ingin menjadi seorang usahawan. Menjadi seorang usahawan. Okey. Baik. Imam dari sekolah mana tu? Saya dari sekolah SMK Taman Bunga Raya 1. Wah, sama juga iaitu dari SMK Taman Bunga Raya 1 Bukit Beruntung Selangor. Baik, seterusnya kita ada murid kita Sumaya. Sumaya, hai. Jauh belajar. Ya, sila Sumaya. Hai. Nama Sumaya binti Lukman, boleh panggil Sumaya. Sekolah dekat Ma'had Tafiz Sains Kelantan. Cita-cita nak jadi pensyarah. Wah, cita-cita nak jadi pensyarah lah cikgu. Okey. Sama juga seperti seorang guru, membakar diri upama lilin untuk menerangi insan lain di sekelilingnya. Sangat baik. Dan seterusnya murid kita yang terakhir, kita ada Nur Eliana. Hai. Hai, nama Nur Eliana binti Muhammad Syukri. Boleh panggil Yana dari SMK Datuk Bendara Secondary School dan cita-cita saya nak jadi seorang ahli farmasi. Wah, ini dia. Semua hebat-hebat. Betul cikgu. Dan cita-cita mereka juga mungkin ada jadi ahli farmasi, fisioterapi, pensyarah dan lain-lain. Tapi tetap juga memerlukan pengetahuan bagi matematik kan cikgu? Ya, betul. Tetap Betul. kena tahu juga. Dan di sinilah ini yang cikgu nak terangkan pasal trigonometri. Apa tu cikgu? Kejap lagi kita nak belajar apa itu trigonometri. Alright. Bolehkah kita mulakan pelajaran hari ini, Mira? Boleh cikgu. Okey, pertama sekali, kalau tadi Mira dah buat balingan DAT, di mana saya suka tengok kartun. Jadi, 4 akronim itu adalah anak-anak perlu ingat. Anak-anak murid mesti ingat sebab sangat membantu anak-anak murid untuk menjawab soalan. Okey, sebelum itu, kalau tadi nak jadi fisioterapis lah, farmasis lah, semua itu mesti ada kaitan juga dengan matematik. Betul. Matematik ini adalah satu subjek yang penting dalam kehidupan. Kalau Mira tengoklah gambar dekat sini kan. Ni, cikgu. Agak-agak Mira, ini gambar apa ni? Oh, gambar yang pertama. Ini gambar menara berkembar Petronas cikgu atau KLCC. Okey, betul. Okey, ni. Ini landasan kereta api cikgu. Yes, dan ini yang cantik ni. Ini memang ramai yang tak sabar nak pergi ke sini. Ya, Bila dah boleh saya datang pun sini. nak balik kampung ni. Baik, ini ialah Jabatan Pulau Pinang cikgu. Ya, sebenarnya konsep-konsep atau pembinaan ini digunakan atau diaplikasikan daripada trigonometri. Jadi kalau kita tak belajar trigonometri, bagaimanakah kita nak membina atau nak mereka cipta untuk dalam proses pembinaan dan sebagainya. Okey, sebelum itu inilah contoh kehidupan kita yang ada trigonometri. Okey, jadi saya tak nak buang masa, saya nak tanya dulu anak-anak saya yang bersama dengan saya 4 orang. Kita nak uji dulu anak-anak kita. Kita ingat balik. Okey, Imam. Saya nak tanya Imam. Imam, agak-agak kamu pada sudut 196 darjah, okey, berada di sukuan ke berapa? Berada di sukuan ke berapa? Silakan Imam. 196 darjah. 196 darjah berada di sukuan yang ketiga. Ketiga cikgu. Bagus, pandai. Hebat. Bagi tepukan dekat Imam. Okey, kita tanya Sumaya pula. Sumaya, kalau sudut 290 darjah, 42 minit. 290 darjah, 42 minit. Agak-agak berada di sukuan ke berapa? Ke berapa Sumaya? Sukuan keempat. Okey, pandai. Kenapa kamu kata sukuan keempat? Uji sikit lagi. Sebab lebih daripada 270. Betul. Itulah jawapan yang sebenarnya, Mira. Maksudnya anak-anak perlu memahami di mana kedudukan sudut itu. Terletak sama ada sukuan pertama, kedua, ketiga atau keempat. Sebab itu akronim kita pun ada 4, Mira. Betul. Saya suka tengok kartun.
betul. Pandai, Mira dah boleh ingat dah. Okey. Saya nak tanya Izzatul. Izzatul, kalau 130 darjah 40 minit berada di sukuan ke berapa? 130 darjah. Silakan Izzatul. Sukuan yang kedua. Sukuan yang kedua. Bagus. Dan yang terakhir, Eliana, saya nak tanya kalau 310 darjah berada di sukuan ke berapa? Silakan Riana. Sukuan keempat. Okey, nampaknya anak-anak murid saya dah boleh mengingat kembali. Dan hari ini kita akan masuk Matematik tingkatan 5 bab 6, nisbah dan graf fungsi trigonometri. Baik, okey. Jadi murid-murid boleh sediakan buka buku teks siap-siap cikgu bagi ni buku teks tingkatan 5 bagi bab 6. Kita berhenti berehat seketika cikgu. Boleh? Kita kembali selepas ini. Anda di rumah jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kita dalam menengah atas sebagai mata pelajaran matematik di mana pada hari ini kita nak belajar tentang trigonometri. Dan di sini kita ada sin, kita ada semua, sin, tan dan juga cos ataupun akronimnya ialah saya suka tengok kartun, dan bersama dengan Mira, Cikgu Nur Faiza dan juga anak-anak muridnya di dalam talian. Cikgu-cikgu, kita dah kena pasti dah bagaimanakah kedudukannya, kita dah dapat kira sama-sama tadi, dan di segmen kedua ini yang cikgu nak mengajarkan dengan lebih mendalam lagi cikgu. Betul. Apa cikgu nak terangkan tu? Okey. So sekarang kita lihat standard kandungan kita adalah nilai sinus, cosinus dan tangent bagi sudut di antara 0 darjah atau 0 darjah sehingga 360 darjah. Kalau kita lihat di sini pun, dia ada dah melibatkan sin. Kemudian kita ada melibatkan cos. Dan inilah yang kita akan belajar hari ini, anak-anak. Okey. Dan standard pembelajaran, ada 2 standard pembelajaran. Pertama, menentukan nilai sinus, cosinus dan tangent bagi sudut dalam sukuan. Kedua, ketiga dan keempat berdasarkan sudut rujukan sepadan. Kemudian, yang kedua adalah menentukan sudut apabila nilai sinus, cosinus dan tangent sudut tersebut diberi. So, ada 2 standard pembelajaran kita hari ini, Mira. Baik. Alright. So, kita teruskan. Menentukan nilai sinus, cosinus dan tangent bagi sudut dalam sukuan 2, 3 dan 4. Okey, kalau kita lihat di sini, ini adalah bulatan unit, Tamira. Okey, kita ada sukuan pertama, sukuan kedua, sukuan ketiga dan sukuan keempat. Baik. Kalau tadi saya dah menguji anak-anak saya dan anak-anak saya boleh menjawab dengan betul di mana sudut diberi kedudukan dia pada sukuan ke berapa. Okey, kita tengok yang tadi semua positif. Kemudian sukuan kedua sin positif. Kalau Mira, sukuan ketiga agak-agak apa positif, Mira? Yang ketiga sudah semestinya tan positif. Tan positif. Kalau ketiga dah tan, keempat yang keempat pastinya ialah cos positif. Pandai. Mira pun dah faham dah. Saya suka tengok kartun. Jadi sangat mudah untuk anak-anak mengingat apabila nak menjawab soalan sebegini. Okey, kita tengok contoh soalan, Mira. Okey, pertama sebelum kita tengok soalan, kita mesti ingat semula menentukan sudut rujukan sepadan. Okey, apa itu sudut rujukan sepadan? Sebenarnya anak-anak ini dah belajar. Tetapi jangan susah hati, saya akan ulang semula apa itu sudut rujukan sepadan. Kedua, menentukan sama ada tanda positif atau negatif. Di sinilah yang kita akan relate dengan
saya suka tengok kartun. Atau semua sin, tan dan kos. Alright. Kemudian kita juga boleh menggunakan kalkulator. Okey, apa-apa pun kita mesti guna kalkulator dalam matematik. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Ini contoh soalan, Mira. Baik, cikgu. Sin 115 darjah. Okey, kalau sin 115 darjah, saya tanya anak murid saya sekarang. Izzatul, sin 115 darjah berada di sukuan ke berapa? Silakan Izzatul. Izzatul? Sukuan yang kedua. Bagus. Bila sukuan kedua, sin dia mesti positif. Okey, so kita tengok penyelesaian dia adalah 180 darjah tolak 115 darjah. So kita dapat sudut rujukan sepadan dia adalah 65 darjah. Dan bila kita tekan kalkulator, kita akan dapat 0.9063. Okey, contoh ya, Mira, saya nak ajar kalau kita guna kalkulator. Boleh, cikgu. Okey. Jika kita tekan sin 115 darjah, kita akan dapat jawapan 0.9063. Kadang-kadang, Mira, anak-anak suka tanya, cikgu panjang sangat jawapan. Betul? Kita nak pilih berapa? Kita pilih 4 angka bererti. 4 angka bererti. Okey, kalau kita tekan juga dengan sudut rujukan sepadan, juga kita akan dapat nilai yang sama. Okey, dan dua-dua ini menghasilkan positif sebab pada sukuan kedua nilai sin positif. Ya. Saya suka. Suka. So sinnya adalah positif. Wah. Okey, saya nak uji tengok anak-anak. Okey, kita tengok pada soalan pertama. Cuba anak-anak saya menjawab apakah nilai bagi kos 219 darjah. Okey, saya pun nak cubalah, cikgu. Cuba, Mira. Di sini ada kalkulator Mira, saintifik. cuba tekan kalkulator. Nanti kita compare dengan jawapan murid kita. Okey, anak-anak cuba menulis. Kemudian, jika anak-anak dah dapat jawapan, sila tunjuk jawapan anak-anak. Anak-anak murid saya supaya saya nampak. Yang di rumah pun boleh sama-sama juga buatkan, cikgu. Sebelum itu ingat maksud saya, tentukan sudut rujukan sepadan. Baik. Kemudian tentukan positif atau negatif. Okey, kemudian baru dapat jawapan. Okey. Ingat formula, saya suka tengok kartun. Yes, saya suka tengok kartun. Okey. Ada tak anak-anak di Google Meet bersama dengan saya dah dapat jawapan? Nampak tengok dia orang tengah menjawab ni. Ya, dan bila kos kat sini kan, cikgu, maksudnya dia berada di sukuan yang keempat lah, cikgu. Ya, pandai ke? Ya ke sukuan Ya, keempat? sukuan keempat. Bukan je, nanti kita tanya cikgu. Alright, cuba ingat balik sukuan. Okey, nanti kita akan lihat semula. Okey, nampaknya dah ada jawapan lah. Okey. Okey, nampak tak anak murid saya tulis? Okey, itu adalah jawapan daripada Izzatul. Kita lihat jawapan-jawapan lain. Ini adalah contoh penggunaan mini whiteboard tau, Mira. Di mana anak-anak boleh menggunakan whiteboard dan boleh tulis jawapan dan kita boleh compare jawapan anak-anak kita. Betul tu. Okey, Sumaya pun dah dapat. Eliana dah dapat. Sumaya dan Imam. Okey. Dan juga saya tunggu hero kita hari ini, Imam. Imam. Okey, kalau dah siap boleh boleh tunjuk lagi sekali tak? Kita nak tengok. Kita nak tengok jangan jawapan kawan-kawan. Okey, semua negatif 0.7771. Mira tekan kalkulator, dapat tak jawapan yang sama? Saya dapat, cikgu, negatif 0.7771. Bagus, betul, Mira. 7 ada 3 kali kan, Imam? Okey, sebelum itu, Mira, saya nak kongsi bagaimana nak menentukan sudut rujukan sepadan dengan mudah. Silakan, cikgu. Okey, pertama, bila kita menjawab soalan sebegini, kita mesti ada paksi X dan paksi Y. Betul? Betul. Okey, sudut kita 219 darjah. So, bila 219 darjah, kedudukannya adalah di sini. So, sini adalah 219 darjah. Bila nak menentukan sudut rujukan sepadan, tip dia senang je, Mira. Ambil sudut yang berhampiran dengan paksi X. Baik. Inilah sudut rujukan sepadan dia. Sebab itu, kalau Mira lihat, anak-anak tadi, dia akan tulis secara negatif, okey. Kemudian, nampak tak? 219 darjah tolak 180 darjah. Kenapa tolak 180 darjah? Sebab kita nak cari sudut rujukan sepadan.
Wah, macam tu Okey, cikgu. ya. Okey. Kemudian kita tekan je kalkulator dan kita dapat 0.7771. Tahniah pada semua anak-anak yang jawab dan juga Mira. Ya, okey. Okey. Betul dah tu kan? Mereka pun Alright, jawab so dengan tepat. kita teruskan soalan kedua. Kedua. Silakan Okey. cikgu. So, kita cepat sikit. Alright. Now, soalan kedua. Tentukan nilai tan, alright, 321.4 darjah. Okey. Tan, Agak-agak cikgu, Mira, ini sukuan ke berapa? Kalau 321.4 darjah ni cikgu, saya rasa ini sukuan yang keempat cikgu. Pandai. Kalau sukuan keempat, agak-agak Mira, kalau tan positif ke negatif? Kalau tan ni cikgu. Ingat balik akronim kita. Okey. Tan ialah positif. Kali sukuan keempat. Kalau sukuan keempat, saya rasa Saya macam suka, cuba Mira ingat balik. Saya suka tengok kartun. Okey, jadi kalau kartun tu adalah kos. Kalau sukuan keempat, kos saja positif. Jadi disebabkan tadi Mira cakap dekat saya, tan ini sukuan Empat. jadi tan akan jadi Negatif. pandai. Bagus. Jadi anak-anak juga di rumah boleh ingat akronim tersebut. Baik. Alright, kita tengok ada dah yang dah dapat jawapan. Izatul dah dapat jawapan? Okey, Izatul dah silakan dapat Izatul. jawapan. Sementara anak-anak lain mendapat jawapan, kita lihat dulu jawapan dekat sini. Boleh cikgu? Okey, penyelesaian dia sama, sukuan keempat, alright, sebab tan tadi bernilai negatif kerana sukuan keempat hanya kos sahaja positif. Okey, kemudian kita nak dapatkan nilai sudut rujukan sepadan 360 darjah tolak 321.4 darjah. Dan kita dapat sudut rujukan sepadannya adalah 38.6 darjah. Jadi, bila kita tekan kalkulator, kita akan dapat 0.7983. Negatif kan cikgu? Okey, ya, negatif. Sebab tan ini terletak pada sukuan keempat. Wah. Dan cikgu, okey. di sini di kalkulator ni saya dapat jawapan 0.7982 tapi cikgu sudah Ya, bundarkan. bundarkan dia Okey. sebab kita nak ambil 4 angka bererti. Baik, cikgu. Okey, saya rasa kita boleh teruskan lagi ya, Boleh, Mira. cikgu. Alright, kita pergi kepada tahniah anak-anak yang dapat, Imam pun dah dapat. Alright. Okey. Pergi kepada soalan ketiga. Okey, cuba anak-anak menjawab. Apakah nilai ini? Wah. Positif ke, negatif ke? Cari dulu sudut rujukan sepadan. Okey. Kalau ini rujuk Sukuan ke berapa dulu? sukuan ketiga cikgu. Okey, saya padam. Sukuan ketiga kan? Betul. Jadi, ibarat sukuan ketiga adalah di sini. Jadi, sudutnya adalah 197 darjah 24 minit. 42 minit cikgu. Okey. Oh, sorry. 42 minit. Okey. 42 minit. Okey. Okey, kalau saya cakap tadi dekat Mira, kita nak dapat sudut rujukan sepadan, kita mesti ambil yang berhampiran dengan paksi X. Ini Betul. senang. Jadi, nak dapat sudut ini sahaja, maka sudut ini mesti tolak dengan 180 darjah. Alright. Dah ada ke anak-anak yang dapat jawapan? Izatul silakan lagi Izatul. yang pertama. Okey, cuba Sumaya, Eliana. Silakan. Okey, bagus. Nampak dia dah tolak kan Mira? Kalau kita tengok jawapan Izatul, betul. Dia tolak 180 darjah. Itu adalah cara menjawab dengan betul. Eliana dah dapat? Silakan Eliana. Okey. Alright. Sumaya dah dapat. Tahniah. Okey. Hero kita. Cepat hero. Imam. Tak apa Imam. Slow-slow janji faham. Betul. Kan, Cikgu, Mira? sementara mereka menjawab, boleh saya tanya kepada cikgu bagaimana cara untuk menggunakan kalkulator saintifik bagi yang ada minit di belakang tu cikgu? Okey, sebenarnya sangat mudah kalau kita lihat kalkulator Mira dengan kalkulator saya sama sahaja. Okey, pada sebelah scene tu, nampak scene? Okey, button yang sebelah kiri, dua button yang ada bulat, ada tanda koma. Betul. Itu maksudnya adalah minit. Okey. Okey. So, bila kita tekan, jalan penyelesaiannya adalah sebegini. Dapat tak Mira? Dapat cikgu. Okey, Tania. Negatif sifar perpuluhan, 3 sifar, 4 sifar. 4 angka bererti. Alright. Baik. Okey, inilah cara menjawab dengan betul. Baik, dan saya kira murid-murid di dalam talian pun pastinya menjawab dengan tepat juga cikgu bagi persoalan ini. Dan cikgu, cikgu ada sediakan satu video juga kan? Ya. Video tentang apa tu? Kata video tentang penggunaan kalkulator. Jadi kalau nak tahu, jom kita saksikan video tersebut. Okey, boleh.
ini adalah contoh pengiraan dia. Tadi Mira tanya saya kan bagaimana dikira. Alright. Lambat sikitlah saya punya kalkulator ni. Cikgu. Agaknya robot kot yang menekan kan. 42, nampak dia tekan minit. Dia tekan dekat button situ. Jadi anak-anak di rumah pun nampak. Tolak 180 darjah, Yes, cikgu. kenapa kita tolak 180 darjah? Sebab di sini. Okey. Kita kena pilih yang berdekatan dengan paksi X, Ya, cikgu. berdekatan dengan paksi X. Itu je tip dia yang mudah. Itu sahaja tip yang mudah. Okey. Dan bila kita tengok, kalkulator dah dapat jawapan. Dah dapat jawapan. Okey, Mira, boleh kita teruskan soalan keempat? Boleh, cikgu. Okey, anak-anak saya di rumah dan juga di studio bersama saya cuba kira apakah nilai kos 307 darjah dan 39 minit. Okey. Kalau kos yang di sini kan, Ini cikgu? kan sukuan ke berapa, Mira? Ini sukuan yang keempat, cikgu. Bagus. Kalau keempat, positif ke negatif? Positif. Macam mana Mira ingat? Saya suka tengok kartun. Yes, itu yang sebenarnya. Betapa pentingnya akronim ni membantu anak-anak untuk ingat. Saya suka tengok kartun. Okey. Baik, saya cuba jawab juga. Okey, saya dah dapat jawapan. Bagaimana dengan kawan-kawan saya di dalam talian semua? Okey, Okey Mira, ke? Ya, cikgu. sementara itu saya ulang sikit lagi. Boleh, cikgu? Nak tentukan sudut rujukan sepadan. Okey, katalah 307 darjah 39 minit. Kan Mira cakap sukuan keempat kan? Betul. Betul. So sebenarnya sudutnya adalah dari sini ke sini. 307 darjah 39 minit. Jadi saya dah bagi tahu tip yang pertama tadi. Sudut rujukan sepadan mesti berdekatan dengan paksi X. Jadi di sinilah sudut dia. Bila kita nak mencari sudut ini, kita ambil semua satu bulatan 360 darjah tolak dengan sudut ini. Dan kita dapat sudut rujukan sepadan. Cuba Mira tolak. Okey. 360 darjah. Okey. Tolak dengan 307 darjah 39 minit. 39. Agak-agak berapa jawapan Mira? Saya dapat 52 darjah 21 minit, cikgu. Berapa? 21 minit. Okey, bagus. Tahniah, betul. So kalau kita lihat, ada tak anak-anak? Okey, saya dah nampak dah tu. Sumayyah dah dapat, Izzatu dah dapat, Eliana pun dah dapat. Mari kita tengok jawapan dia. Tahniah, semuanya anak-anak berjaya menguasai bagaimana menentukan nilai sinus, cosinus dan tangent dalam sukuan kedua, ketiga dan keempat. Wah. Sebenarnya kan, cikgu, kalau kita betul-betul faham konsep yang cikgu terangkan, sebenarnya mudah saja. Terutama sekali apabila kita menggunakan dengan kalkulator saintifik. Okey, cikgu, kita berhenti berehat seketika. Boleh. Nampaknya kita dah selesai jawab segala persoalan. Lepasnya ada lagi soalan lain yang cikgu dan nak lagi terangkan. menarik. Okey, banyak lagi tips yang cikgu nak kongsikan. Kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kita dalam menengah atas bagi mata pelajaran matematik, terutama sekali bagi tajuk kita pada hari ini iaitu nisbah dan graf fungsi trigonometri. Tapi cikgu, sebelum kita teruskan dengan lebih banyak lagi teknik dan juga tips daripada cikgu Faiza, saya nak tanya dulu kepada kawan-kawan saya dalam talian. Hai semua, okey ke? Nampak fokus masing-masing? Okey? Okey. Kalau okey, kata hooray!
Alright. Ada cikgu. ada Okey, juga. baik. Okey. Terbaik. Terima kasih. Okey cikgu. Okey. Apa lagi teknik yang cikgu nak kongsikan kepada saya dan mereka di rumah? Okey Mira. Atas meja Mira ada 2 keping segitiga. Saya nak masuk segitiga. Okey. So, ini adalah contoh segitiga sama sisi. Bila saya sebut sama sisi, maksudnya semua sisi sama panjang. Kalau di ni 2 cm, sini pun 2 cm atau 2 unit dan sini pun 2 unit. Okey, satu segitiga sudutnya adalah 180 darjah Mira. Betul. Jadi dia ada 3 sudut. Jadi 180 darjah bahagi dengan 3 sudut, jadi setiap sudut bernilai berapa? 60 darjah. Okey, cuba cikgu. Mira tulis 60 darjah pada segitiga yang Mira ada. Okey, 60 darjah. Okey. Di setiap sudut cikgu ya? Ya, supaya anak-anak nampak. Saya pun nak tulis juga. Okey. Okey. So, bila 60 darjah dan di sini 60 darjah, Baik, cikgu. kalaulah saya lipatkan segitiga ni Mira, tadi 60 darjah kan? Betul. Okey, saya lipatkan. Kalau tadi asalnya 60 darjah, bila lipat dia dah tinggal 30 darjah. Separuh daripada 60 darjah. Okey, jadi di sini adalah 30 darjah. Di sini adalah 90 darjah. Inilah contoh sudut dalam segitiga. Kalau tadi ukurannya di sini panjangnya adalah 2 unit. Okey, di sini juga 2 unit. Tapi di sini bagaimana kita nak dapat? Tadi 2 unit kan? Betul. Okey, jadi bila kita bahagi 2, 1 unit. So 2 unit, 1 unit. Dan kita nak mencari tinggi ini, kita mesti menggunakan teorem Pythagoras. Okey, saya tak nak buang masa. Kita lihat kepada slide saya. Boleh, cikgu? Saya dah ringkaskan dalam bentuk slide. Okey, bagaimana mendapat punca kuasa 2, 3 ini menggunakan teorem Pythagoras. Alright, teorem Pythagoras. Okey, hari ini kita nak belajar tentang sin, cos dan tan. Okey, satu lagi formula akronim yang mudah untuk membantu anak-anak. Sin, saya tak hafal. Kalau saya hafal, tentu tak susah. Di mana, Mira? Sin ini, S ini adalah untuk nilai sin theta. Baik. T ini adalah untuk tentang. Garisan yang bertentangan dengan segitiga sudut tersebut. H ini adalah hipotenus. Itu yang anak-anak ini sebenarnya telah pun belajar masa menengah rendah. Baik. Jadi saya rasa tak perlu ulang, tapi kita akan masuk di sini. Okey, apabila diberi sin theta, sin sudut 30 darjah Mira. Jadi kita tumpu kepada sudut 30 darjah ini. Okey, sudut inilah 30 darjah. Okey. Okey, sin saya tak hafal, tentang. So garisan yang bertentangan dengan sudut ini adalah 60. 60, tapi kita ambil garisan dia. Okey. 1. Hafal hipotenus. Hipotenus kita adalah dekat 2. Okey. Hipotenus kita adalah pada 2. So jawapan dia adalah 1/2. Itu adalah sudut sin 30 darjah. Baik. Okey, kalau sin 60 darjah, di sini kita lihat kedudukan 60 darjah. Jadi, kalau sudut 60 darjah di sini bertentangan dengan 60 darjah, garisan yang bertentangan dia adalah di sini. Nampak tak Mira? Nampak cikgu? Garisan di sini, punca kuasa 3. Okey, sin saya tak hafal. Hafal hipotenus juga 2. Okey, so anak-anak saya di rumah dan juga di studio bersama saya, cuba mencari nilai untuk cos 30 darjah dan cos 60 darjah dan cos 45 darjah. Okey. Menggunakan segitiga yang diberi. Okey, kita buat sama-sama bagi Kita cuba buat sama-sama. di dalam talian dan juga murid-murid di rumah. Saya cuba juga cikgu ya. Ya, Bagi boleh. 60 darjah. Tadi dah dapat. Punca kuasa 3 Alright, bagus. per 2 cikgu. Ya, bagus. Kalaulah sin 45 Mira. Okey. Mana sudut 45 kita? 45 bagi 45. Okey, sini kan? Betul. Sin, formula dia
tentang per hipotenus. So tentang dia yang mana satu, Mira? Yang nombor 1, cikgu. Pandai. So ini adalah garisan yang bertentangan. Okey. Kalau hipotenus yang mana satu? Hipotenus dia ialah punca kuasa 2, cikgu. Pandai. Okey, bagus anak murid saya. Aduh, ya. Okey. Jadi kita bolehlah mencari nilai sin 45 darjah. Alright? Sama juga dengan cos. Kalau cos sebelah per hipotenus. Jadi kalau cos 60 darjah, kalaulah saya lukis 60 darjah kat sini supaya nampak kan? Baik, cikgu. Lebih mudah. So 60 darjah dekat sini. Hipotenus kita adalah 2. Di sini adalah 1. Di sini adalah punca kuasa 2, 3. Cos sebelah per hipotenus. So sebelah sudut ini, sebelahnya adalah 1 sebab sebelah. Baik. Okey. So sebelah 1. Hipotenus sebelah per hipotenus. Hipotenusnya apa? Hipotenusnya adalah 2. So jawapan dia mesti 1 per 2. Itu sebenarnya. Okey, ada tak anak-anak yang dah dapat jawapan? Okey, kita nak minta siapa tunjukkan jawapan mereka, cikgu. Okey, kita minta Izzatul. Izzatul dah dapat dah. Okey. Wow. Tengok. Okey. Sumaya, Erliana, bagus. Erliana pun dah dapat, cikgu. Alright. Okey, nampak anak-anak tengah menjawab dan anak-anak dah faham sebenarnya bagaimana nak mencari. Ini sebenarnya, Mira, kita akan guna apabila soalan minta berikan jawapan tanpa menggunakan kalkulator. Tak boleh guna kalkulator. Okey, Izzatul, Sumaya, Eliana, boleh angkat lagi sekali jawapan. Okey, tunjuk Kita sama-sama. nak compare Imam. Okey, Wah, Imam pun sekarang dah siap, cikgu. Mira, kita nak compare dengan jawapan saya dan jawapan anak-anak murid saya dan juga anak-anak di rumah. Okey. Okey, kita lihat ini jawapan kita. Dan saya nampak semua anak-anak saya memahami bagaimana nak mencari sudut-sudut ini menggunakan segitiga. Wah. Okey. Okey, cikgu. Tapi kan cikgu, saya tanya kepada cikgu, kalau tadi kita dah tahu tentang sin dan juga cos, bagi tan pula cikgu, Ya. T di atas tu tetap merujuk kepada tentang juga, Ya, cikgu? tentang juga. S itu merujuk kepada sebelah. Sebelah. Okey, sebenarnya anak-anak dah belajar masa menengah rendah. Rendah. Baik, cikgu. Okey, kita pergi kepada soalan tanpa menggunakan kalkulator. Okey, cuba anak-anak sin 300 darjah. Anak-anak kena cari sudut rujukan sepadan dulu, Mira. Ingat balik, sudut rujukan sepadan. Okey, cuba kita lukis. Cuba Mira lukis. Okey, saya lukis, cikgu. Kalau di sini bagi... Ke Mira nak lukis dekat sini? Atas saya di sini boleh juga, cikgu? Okey, boleh sebab nak jaga jarak kan. Okey. Bagi sin 300. 300 dulu. Di mana kedudukan sudut 300 darjah? 300 darjah, dia akan berada di sekuan yang ketiga, cikgu. Sekuan ketiga ke sekuan keempat? Fikir sekali. Betul-betul. Sekuan yang keempat. Yes, pandai. Sekuan yang keempat. Okey. Dia berada di sini. Okey, dah adakah anak-anak yang dah menjawab? Eliana, Sumaya, Imam, boleh angkat jawapan? Okey, bagus. Bagus, Wow. bagus, bagus. Tahniah. Okey, kita cuba Mira Okey, cuba tengok 300 darjah. So 300 darjah adalah di sini. Jadi 300 darjah adalah di sini. Maka dia terletak pada sukuan keempat. Saya suka tengok kartun. Jadi sin akan jadi positif ke negatif? Negatif, cikgu. Pandai. Jadi sudut rujukan sepadannya adalah mesti di sini. Jadi sebab itu cara menjawab dia adalah seperti ini. Okey? 360 tolak 300. Kemudian dapat sin 60 darjah. Dan jawapannya betul. Tahniah semua anak murid saya yang berjaya menjawab dan juga Mira. Okey. Okey. Seterusnya, kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey. Kos 225. Agak-agak Mira, ini sukuan ke berapa? Ini sukuan yang ketiga, cikgu. Bagus. Kalau sukuan ketiga, kos positif ke negatif? Kalau sukuan ketiga, kos ialah negatif, cikgu. Pandai. Dah boleh jawab. Okey. Saya rasa sangat seronok sebab Mira dah boleh faham. Okey. Dan saya rasa anak-anak di rumah juga akan faham. Betul. Dan juga anak bersama dengan saya hari ini juga faham. Ya. Okey, nampaknya tengah menjawab. Mira pun tengah menjawab. Saya pun tengah cuba buat pengiraan. Ya. Tak boleh guna kalkulator, cikgu, ya? bagi Tak soalan boleh. ini. Nampak tu Okey. tanpa menggunakan kalkulator. Baik-baik. Saya cuba kos
Negatif 100. Okey. Saya dah dapat ni cikgu. Okey, ada dah yang dah dapat. Izatul, Sumaya, Eliana, Imam. Oh, tahniah anak saya. Laju je mereka Hebatnya. jawab. Ya. Hebat. So, kita compare jawapan mereka. Alright. So, betul. Kita menggunakan 45 darjah. So, kita punya sudut 45 darjah. Macam Mira cakap tadi. Negatif, tahniah. Betul. Kemudian, kita ambilkan jawapan kos. Saya kos sebelah per kalau saya hafal. Sebelah per hipotenus. So, sebelah 1, Baik. hipotenus adalah punca Punca kuasa kuasa 2. dua. Sebab itu jawapan dia sebegini. Wah. Okey. Okey. Saya rasa macam mana Mira? Boleh teruskan lagi ke? Ada satu soalan lagi ke cikgu nak Satu tunjukkan? lagi soalan. Okey, boleh. Tak ada masalah. Okey, cuba anak-anak menjawab soalan ini tanpa menggunakan kalkulator saintifik. Okey, soalan ni cikgu diberi sin. Diberi sin theta, punca kuasa 3 per 2. Hitungkan cos theta dan tan theta tanpa menggunakan kalkulator saintifik. Ini dia. Tukar sikit soalan. Maksudnya cikgu kena ada dua lah kan sebab minta cos dan juga tan. Ya, betul. Dia ada nak mencari cos dan nak mencari tan. Tan. Okey. Saya buat pengiraan di sini. Wah, soalan ni sukar sedikit Susah cikgu sikit. ya. Tapi saya tak hafal. Okey. Saya tak hafal. Nampaknya tulisan saya tak berapa nak jelas dekat sini. Okey, murid-murid boleh tunjukkan? Ataupun selepas nanti saya akan tunjuk cara menjawab dengan mudah. Boleh cikgu-cikgu. Itu okey. lebih terbaik. Jadi kita bagi mereka masa seketika. Saya pun nak cuba jawab juga. Kita berhenti berehat cikgu. Boleh. Kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam menengah atas. Cikgu, saya dah dapat jawapan saya. Murid-murid pun pasti dah dapat jawapannya. Apa jawapan yang tepat tu cikgu? Okey, sebelum itu Mira, saya nak ingat balik apabila datang soalan macam ni, saya nak bagi tips dekat anak-anak. Pertama, saya tak hafal. Saya tak tak hafal tentang perhipotenus. So daripada theta ini, kita tahu tentang kita adalah nilai punca kuasa 3. Betul. Sebab tu punca kuasa 3 dia. Tak hafal H. H kita bernilai 2. Di sini adalah hipotenus kita. So anak-anak terus belajar melabel sebegini apabila diberi soalan. Itu langkah pertama. Baik. Okey Mira, agak-agak kalau kos apa dia formula? Kalau kos ialah kalau saya hafal. Pandai. Kalau saya hafal maksudnya sebelah per hipotenus. Okey, cuba anak-anak yang dah jawab, angkat jawapan. Tunjuk, kita tengok apa jawapan. Okey, Imam dah ada, Sumaya dah ada, Eliana dah ada. Izatul terbalik. Izatul? Izatul terbalik. Boleh tunjukkan? Terbalikkan. Nampak tulisan dia terbalik kat situ. Tapi tak apa, saya faham. Okey, kita tengok jawapan apabila cos. Okey anak-anak, boleh compare dengan jawapan. Cos sebelah per hipotenus. So jawapan dia adalah 1 per 2. Okey, tadi Mira dah jawab tan kan? Betul, cikgu. Agak-agak Mira berapa jawapan yang Mira Kalau dapat? jawapan saya ialah punca kuasa 3 per 2. Punca kuasa 3 per 2. Mari kita lihat betul ke tidak. Alright, so kita guna tan theta tentang per sebelah. Punca kuasa 3 tentang per sebelah. Sebelah kita 1 Mira. 1. Ya, Alamak. sebelah kita 1. Jadi jawapan dia adalah punca kuasa 2, 3 sahaja. Ya, macam tu. Okey, itu adalah tanpa menggunakan kalkulator. Sekarang kita nak masuk menentukan sudut apabila diberi nilai sinus, kosinus dan tangen sudut. Okey, kita tengok langkah-langkah penyelesaian. Untuk makluman anak-anak, ada 3 langkah yang anak-anak kena faham. Okey, langkah pertama, macam biasa, kenal pasti sukuan berdasarkan tanda positif atau negatif. Iaitu akronim saya suka
tengok kartun. Bagus. Okey, kemudian langkah kedua menentukan sudut rujukan sepadan di mana saya kata tengok yang berdekatan dengan paksi X. Okey. Dan yang ketiga adalah baru kita hitung sudut berdasarkan sukuan yang diberi. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Ini saya ajar anak-anak saya sama ada di rumah, ajar Mira sekali. Boleh, cikgu? Alright, dan juga ajar anak-anak di Google Meet. Alright. Pertama anak-anak, apabila diberi nilai sin ini positif, saya suka. So, sin positif pada sukuan pertama dan sukuan kedua. Okey. So, penyelesaiannya adalah sukuan pertama dan kedua. Sebab itu positif. Okey, kemudian kita cari sudut rujukan sepadan. Bagaimana nak mencari? Kita tekan kalkulator shift sin. Shift sin. Sifar perpuluhan 6157 dan kita akan dapat sudut 38 darjah. Okey, kalau kita dapat 38 darjah, ini sukuan pertama Mira. Sukuan kedua pun kena cari juga sebab sinnya positif. Okey, jadi nak dapat sukuan kedua, jadi kita lukis sukuan kedua di sini. Macam mana saya tahu 142 darjah? Ingat semula anak-anak bahawa sudut rujukan sepadan mesti terletak dengan paksi X. Dekat paksi X. Maka di sini adalah juga 38 darjah. Jadi nak mencari sudut 180 darjah tolak 38 darjah, anak akan dapat 142 darjah. Okey, agak-agak saya rasa anak-anak saya boleh faham. Boleh faham tak anak-anak saya di Google Meet? Kalau faham, tunjuk tanda best. Murid-murid pasti faham ya. Semuanya faham, okey, cikgu. anak-anak saya dah faham. Seterusnya, kita pergi kepada contoh yang kedua. Boleh, cikgu. Okey. Sekarang kita lihat. Cuba Mira ingat, kalau cos tandanya apa? Negatif. Kalau negatif, agak-agak terletak sukuan ke berapa? Kalau negatif terletak di sukuan yang ketiga, cikgu. Ketiga dan juga Kedua. pandai Mira. Macam mana Mira ingat? Saya suka tengok kartun. Yes, saya suka tengok kartun. So, daripada sini, penyelesaiannya betul apabila negatif sukuan kedua dan ketiga. Okey, kemudian kita cari sudut rujukan sepadan. Bila kita cari sudut rujukan sepadan, ingat tips saya. Saya bagi lagi sekali supaya anak-anak faham. Apabila kita ada 4 sukuan, sukuan kedua dan ketiga, sudut rujukan sepadan mesti berdekatan dengan paksi X. So maksudnya di sini adalah 53 darjah. Nak dapat sudut ini mesti 180 tolak 53 darjah. Dapat berapa Mira? Kita akan dapat 127 darjah, cikgu. Okey, 127 darjah. Kalau pada sukuan ketiga kita nak mencari 53 darjah adalah di sini. Baik. Jadi nak mendapat sudut ini semua berapa nilai dia? Okey, 360 darjah. 180 darjah kan? Tambah 53. Tambah 53. Yes. Kita akan dapat 233 darjah, 233 darjah. Jadi kita lihat jawapan yang kita dapat. Betul tak? Wah, Betul. Tahniah, 127 darjah dan 233 darjah sama seperti dengan slide saya. Jadi saya harap juga anak-anak faham untuk tajuk ini apabila diberi sudut, apabila diberi nilai sinus, cosinus dan juga tangent sudut. Okey, saya rasa Mira, itu saja. Mungkin Mira boleh tanya anak-anak apa yang belajar hari ini. Okey, cikgu. Saya rasakan cikgu memang cukup jelas penjelasan cikgu sampai saya pun terkesima di sini menjawabnya, cikgu. Dan cikgu, saya nak tanya juga kepada sebelum saya tanya cikgu, saya tanya dulu kepada kawan-kawan saya dalam talian, apa yang telah anda pelajari pada hari ini? Mungkin seorang boleh wakilkan untuk jawab. Kita minta Imam lah, cikgu. Boleh. Silakan boleh Imam. jawab. Saya dapat mencari sin, cos, tan dalam sukuan 1, 2, 3, 4. Selain itu, saya juga dapat saya dapat tentukan nilai sin, cos dan tan dalam sudut 30, 45 dan 60. Okey, bagus Imam. So, saya boleh buat kesimpulan. Hari ini anak-anak kita, anak-anak saya, anak-anak murid saya satu Malaysia, kita telah belajar mencari nilai sinus, cosinus dan tangent bagi sudut dalam sukuan kedua, 3 dan 4. Kemudian menentukan nilai sinus mengikut sudut 30, 60 darjah dan 45 darjah. Dan yang terakhir Mira, kita dapat menentukan sudut apabila nilai sinus, cosinus dan tangent sudut
diberi. Saya Ya. rasa itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Dan cikgu, saya ingin tanya kepada cikgu, andai katalah mereka di rumah yang ingin dapatkan juga soalan-soalan yang cikgu telah kongsikan tadi, di manakah mereka boleh dapatkan cikgu? Di Sumberku, www.sumberku.com.my. Ya. Dan seperti anda lihat di skrin kaca TV anda ada juga pautan yang telah diberikan. Anda boleh tag saja dan untuk terus pergi ke laman sesawang berikut. Baik cikgu, terima kasih banyak-banyak cikgu atas perkongsian ilmu pada hari ini. Saya sangat faham, dan kalau saya faham, apatah lagi mereka yang berada di rumah dan juga di dalam talian. Terima kasih semua kerana menonton. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Bye. Assalamualaikum. Bye. Jumpa lagi.